Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadizil Ikram bin Muhammad Nazri, nombor matrik 07657. Jadi pada kesempatan ini saya akan menerangkan pengenalan daripada kajian saya. Pada era globalisasi yang syarat dengan cabaran reformasi ini, isu pembangunan teknologi cyber yang semakin pesat menjadi satu kebimbangan dalam kalangan rakyat Malaysia. Teknologi cyber ini mampu memberi kesan positif pada semua pihak jika teknologi cyber ini digunakan dengan betul. Akan tetapi, ia juga akan mendatangkan kesan yang negatif bagi sesetengah pihak yang menggunakan teknologi ini secara salah. Teknologi ini juga boleh tergolong dalam jenayah di Malaysia apabila ia disalahgunakan. Antara jenayah cyber yang paling kerap didengari ialah jenayah buli cyber. Buli cyber ini boleh didefinisikan atau ditafsirkan sebagai satu bentuk penganiayaan ataupun satu bentuk fitnah yang berlaku dalam talian. Pelbagai bentuk buli cyber boleh ditemui. Sebagai contoh, buli cyber boleh ditemui dalam bentuk teks atau dalam bentuk imej maupun dalam bentuk video yang bertujuan untuk memalukan atau menganiayai seseorang. Kerajaan Malaysia juga telah menetapkan akta yang mensabitkan jenayah cyber ini satu jenayah yang berat, di mana jikalau seseorang pihak itu didapati bersalah, ia boleh dikenakan hukuman denda sebanyak RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Jadi pada kajian kali ini kami akan mengkaji jenayah buli cyber ini dalam kalangan pelajar IPTA. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Amin, matrik number 078574. Untuk kajian kami mendapati 3 objektif utama, iaitu objektif pertama ialah mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan buli cyber berlaku dalam kalangan pelajar. Objektif kedua, menganalisis kesan-kesan yang dihadapi oleh mangsa jenayah buli cyber. Dan yang terakhir, mengetahui pandangan pelajar bagi mengatasi kegiatan buli cyber dalam kalangan pelajar. Bagi metodologi, kaedah pengumpulan data yang dipilih oleh grup kami ialah kaedah Google Form, iaitu borang atas talian yang diisi oleh responden kami. Kaedah ini bertujuan untuk mengetahui demografi responden dan mendapat responden yang berkaitan kajian kami. Untuk komoditi projek yang dipilih ialah responden yang berumur lingkungan 18 tahun hingga 30 tahun. Selain itu, responden yang terdiri daripada pelajar dan pekerja. Kembali lagi bersama saya. Seterusnya saya akan menyampaikan maklumat tentang kesan yang akan dihadapi oleh mangsa buli jika berlaku jenayah buli cyber terhadap diri mereka. Yang pertama yang kami dapati adalah kesihatan mangsa akan terjejas. Jadi perkara ini dapat dilihat daripada segi mental, kerana pelajar yang akan dibuli itu akan merasa diri mereka sentiasa di bawah dan tidak dihargai oleh orang sekeliling. Seperti contoh, rakan-rakan mereka sendiri yang membuli mereka seperti memberikan komen-komen negatif di media sosial mangsa. Dan seterusnya kami mendapati pembelajaran mangsa juga akan terjejas, kerana perkara itu dapat dilihat pelajar akan mudah
terpengaruh dengan kata-kata negatif yang diberi oleh rakan-rakan mereka, dan itu akan membuatkan mangsa buli tidak akan datang ke sekolah kerana tiada semangat ingin bercampur dengan rakan-rakan. Dan yang terakhir, kesan yang kami rasa amat tepat untuk jenayah buli cyber adalah mangsa akan kurang keyakinan diri. Manusia untuk hidup perlukan keyakinan diri. Jika mereka dibuli dalam teknologi cyber, mereka akan kurang keyakinan dalam diri kerana mereka akan sentiasa membandingkan diri mereka dengan orang-orang lain. Sebab mereka mendapat komen-komen yang negatif, dan manakala rakan-rakan yang lain mendapat komen yang positif, itu akan membuatkan diri mereka rasa sentiasa di bawah, dan mereka akan sentiasa di bawah. Bodoh ulang ayat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Zahir bin A. Azman. Nombor matrik saya 078435. Saya ingin menyampaikan maklumat tentang faktor yang mendorong pelajar melakukan jenayah buli cyber. Yang pertama adalah kurang pemantauan ibu bapa terhadap anak-anak. Jadi perkara ini dapat dilihat kerana perkara ini perlu diatasi lebih awal. Sepatutnya lebih awal dapat mengawal masa anak-anak mereka bermain dan umur yang sesuai untuk anak-anak mereka mendapat alatan teknologi seperti telefon pintar. Dan antara faktor yang kedua yang kami kaji adalah penggunaan teknologi tanpa had masa. Kita dapat lihat sekarang pelajar menggunakan telefon pintar terlampau banyak, lebih daripada aktiviti harian mereka. Mereka lebih gemar menghabiskan masa di dalam bilik mereka sendiri. Dan seterusnya, saya dan ahli kumpulan saya mengkaji faktor yang ketiga yang kami dapati adalah pengaruh budaya dan media yang berbaur keganasan. Ia membawa kepada pengaruh negatif yang akan meracun minda dalam kalangan pelajar, yang memberi satu keburukan kepada mereka, dan mereka akan melakukannya di kehidupan hari. Sekian. Isu buli cyber kini menjadi topik hangat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jaringan teknologi maklumat dan komunikasi yang digunakan oleh penduduk, khususnya pelajar, seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin dalam usaha menerapkan nilai-nilai serta semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Namun, semangat patriotisme itu sendiri kian luntur di dalam diri pelajar. Hal ini disebabkan berlakunya jenayah buli cyber dalam kalangan pelajar yang akhirnya memberi impak negatif seperti tidak lagi ambil cakna mengenai semangat patriotisme dan hanya memberi tumpuan terhadap media sosial.